gerobok rezeki PKP yang mana kalau kita perhatikan hampir di semua masjid sekarang ni dah pun ada food bank ataupun gerobok rezeki ataupun ada macam-macam nama lah yang diberikan yang mana yang paling popular orang letakkan beras, bihun, kemudian ikan sardin dan lagi susu rumah, kan? Ya. Jadi kita juga harus menyantuni, kena bertanya kepada jiran tetangga, misal kata yang ada yang hamil, ada warga emas yang memerlukan makanan tambahan, ada anak yang sedang membesar. Sayang kita takut nanti anak tu kelaparan dalam perkara yang amat menyedihkan. Jadi kan bersama dengan Encik Arul Karim Mat Asil yang merupakan pengerusi Masjid Al-Akram Datuk Keramat Kuala Lumpur yang kita panggil sebagai Cikgu Akram lah ya. Cikgu Karim sebenarnya untuk berkongsi tentang gerobok rezeki ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cikgu berada di Datuk Keramat ya? Saya berada di Masjid Datuk Keramat. Okey, Masjid baik. Al-Akram Datuk Keramat, ya. Okey, jadi macam mana dengan gerobok rezeki yang dilaksanakan? Sambutannya dapat memberikan manfaat kepada karya setempat? Ya. Terima kasih. Untuk makluman, kita telah mengadakan mesin ATM beras pada 11 Februari 2011. Berikutan dari itu, kita telah menubuhkan pada 12 Februari 2021, awal tahun lepas, nama dia Gerobok Rezeki Masjid Al-Akram dan telah dirasmikan oleh Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib bin Ismail. Alhamdulillah, sambutan amat menggalakkan dan dapat membantu meringankan beban penerima semasa ataupun musim PKP ini. Untuk makluman, tujuan Gerobok Rezeki Masjid Al-Akram Datuk Keramat ini diwujudkan untuk membantu asnaf karya masjid dan yang kedua membantu mereka yang tidak berkemampuan terutamanya di masa PKP lockdown ini. Seterusnya, insya-Allah dalam barang-barang yang kita terdapat dalam gerobok rezeki Masjid Al-Akram ini ialah seperti beras, gula, tepung, minyak masak, susu pekat, makanan sejuk beku dan lain-lain. Lebih kurang 16 jenis barangan. Jadual pengambilan barangan gerobok rezeki ini ialah pada setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi hingga 12.30 hari. Dia bukan dalam 2 jam setengah lah ke 3 jam. InsyaAllah ya. Lepas tu, dan yang seterusnya, sumbangan barangan dan wang tunai untuk gerobok rezeki Masjid Al-Akram Datuk Keramat disumbang oleh berbagai NGO, pasar-pasar raya dan para jemaah yang berkemampuan. Dan kami selaku AJK Masjid Al-Akram, istimewanya barangan gerobok rezeki tidak pernah kehabisan walaupun pada minggu lepas iaitu Sabtu dan Ahad seramai 300 orang datang untuk mendapatkan sumbangan. Baik, Cikgu Karim, kita perhatikan bahawa yang mana bila tidak ada sembahyang Jumaat biasanya kita ada kutipan wang kan? Tapi bila tak ada sembahyang Jumaat ni, adakah orang masih lagi menderma melalui akaun masjid supaya dapat kita beli dan juga cukupkan segala keperluan, terutama pandemik yang berterusan ini dan juga PKP yang dilanjutkan, Cikgu? Betul Tuan, kita lebih kurang dalam 4 Jumaat tidak ada kutipan Jumaat, memang kita terasa lah. Tapi kita ada caranya. Cara yang pertama ialah kita war-warkan dalam online untuk mereka yang untuk menerima masukkan direct terus ke tabung masjid. Dan yang kedua, kita ada sediakan 2 tabung masjid di pintu pagar masjid, di depan dan di belakang. Dan insya-Allah kita dapat 4 ke 5 ribu seminggu yang dalam tabung di luar pagar masjid ini. Alhamdulillah. Dan juga kita ada dalam bentuk sewaan. Kalau ikut nama harakan kutipan Jumaat yang kita dapat selalu tu, kita dah 4 kali tak ada dah. Masjid pun amat mencabarlah tentang kewangan ni. Tapi konsep ni yang saya nampak sekarang ni, lagi banyak masjid membantu asnaf atau orang yang memerlukan, lagi banyak masjid akan mendapat sumbangan. Yang kami nampak sekarang ni lah. Itu dia. Kalau ikut kepada visual ni, barisan yang panjang sangat-sangat memberi manfaat. Jadi macam mana menyantuni golongan yang terjejas ini supaya mereka ni tak perlu rasa malu sebab kita dalam situasi yang kita faham ya. Dan ini membuktikan bahawa masjid ini pelbagai fungsi untuk menyantuni masyarakat, bukan hanya tempat ibadah tapi juga sebagai pusat komuniti
yang menyantuni semua golongan supaya kita sama-sama dalam satu jemaah semangat persaudaraan yang tinggi. Cikgu macam mana? Inilah harapan kami, betul lah Tuan. Kami bagi pihak IJK Masjid Al-Karam selalu mengharapkan supaya masjid ni tidak kira susah senang didatangi oleh orang ramai. Alhamdulillah, nampaknya musim PKP ni yang rasa-rasa malu nak datang ambil barangan pun dia terkesan. Dia sanggup datang ramai-ramai. Jadi kami mengalu-alukan kehadiran mereka ni lah. Dan kami kadang-kadang terlalu kesian menengok mereka ni. Minta pampers, minta susu. Jadi kami bantu setakat yang kami mampu lah. Tapi Alhamdulillah kami sentiasa sabar dan bila benda ni kami laksanakan secara berhemah, ramai penyumbang-penyumbang sentiasa memberi sumbangan kepada robot rezeki Masjid Al-Karam. InsyaAllah moga-moga terus makmur masjid untuk semua, untuk ummah, dan yang menderma pun dapat terus melipat kali gandakan sebab ada yang rindu datang masjid tak dapat kita patuh kepada arahan. Jadi mereka dapat menyumbang secara dalam talian. Jadi kalau ada yang nak menyumbang boleh terus kepada masjid ataupun melalui akaun masjid ya, Cikgu? Ya, boleh. Cikgu ada simpan ke nombor akaun masjid tu? InsyaAllah sebenarnya kita dah war-warkan dalam hebahan Masjid Al-Karam ataupun di Facebook kita dah hebahkan. Dan itulah sumbangan yang kita terima sekarang ni. Sementara kita tak ada ketertiban pada setiap hari Jumaat dan 4 kali Jumaat dah. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi kalau anda bertanya gambaran macam mana, samalah seperti apa yang ada di belakang Cikgu Karim tu, ada pelbagai barang keperluan ya. Yang mereka ni yang berbaris tu akan mencatat maklumat supaya dapat kita rekod segala pergerakan apa yang masuk dan apa yang keluar. Memastikan bahawa pengurusan tu sistematik dan berkesan untuk semua. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk Cikgu. Sama-sama. Ya, Cikgu Abdul Karim Mat Hasil, pengerusi Masjid Al-Karam Datuk Keramat Kuala Lumpur, yang berkongsi bagaimana kita menyantuni semua golongan. Tadi ramai baris ya. Betul. Ya, yang mungkin ada ibu tunggalnya, ada fakir miskin, ada asnaf, semuanya disantuni sebaik mungkin. Jangan malu untuk minta bantuan, jangan malu untuk menerima bantuan kerana ini adalah fasa yang kita mencabar untuk semua orang. Untuk setiap orang kan. Jangan sampai kita biarkan keluarga kita, anak, kadang-kadang yang paling penting sekali anak nak membesar sekarang ni kan. Kadang-kadang kita risau tengok itulah nak belikan susu, nak belikan lampin dan sebagainya yang mencabar. Pastinya bil-bil telefon dan sebagainya yang lain. Ada juga beberapa badan NGO sebenarnya yang membantu dari segi mengurangkan bebanan yang bukan dari segi makanan. Maknanya bantuan untuk bayar bil, bantuan untuk menyelesaikan sewa dan sebagainya ada. Cuma kita kena cari di mana salur yang betul dan yang berkemampuan akan menghulurkan bantuan kepada anda semua.